Keajaiban 4 hari di Malaysia. Bagaimana hati 12 samseng jalanan Kolombia dicairkan. Celaka, kenapa kita mesti mendarat di pulau Asia kecil ini? Itulah ayat pertama yang dilaungkan oleh Diego, seorang remaja berusia 17 tahun dari kawasan setinggan paling ganas di Medellin, Kolombia, sebaik sahaja tiba di balai berlepas lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur Klia. Seluruh badannya dipenuhi tatu dan telinganya penuh dengan tindikan. Dia adalah salah seorang daripada 12 remaja Kolombia, kesemuanya bekas ahli kongsi gelap jalanan, yang dalam perjalanan ke Spanyol untuk menyertai program pemulihan belia anjuran Kesatuan Eropa. Namun, akibat kerusakan enjin pesawat, mereka terpaksa membuat pendaratan cemas di Malaysia. Insiden ini mencetuskan satu siri peristiwa yang luar biasa dan tidak pernah terbayangkan. Bayangkan, remaja-remaja ini yang bapaknya dibunuh oleh kartel dadah, yang mula mengedar dadah sejak usia 8 tahun, dan yang membesar dalam kancah keganasan, mengalami perubahan pandangan hidup yang drastik dalam tempo hanya 4 hari di bumi Malaysia. Bermula dengan kejutan budaya di Klia, diikuti dengan pertemuan yang membuka mata dengan seorang bekas ketua kongsi gelap di Bukit Bintang, merasai layanan perubatan luar biasa di sebuah hospital di Kuala Lumpur, sehinggalah kepada pendedahan falsafah hidup yang mengagumkan daripada seorang bekas ketua samseng di Chowkit. Saya telah berkhidmat dalam kerja-kerja sosial dengan belia di Amerika Selatan selama 15 tahun, tetapi ini kali pertama saya melihat perubahan dalam mata remaja-remaja ini dalam tempoh yang begitu singkat. Malaysia lah yang memberikan mereka harapan sebenar, kata Encik Ramirez, penyelaras proyek pemulihan sosial dari Kolombia. Kata-katanya itu telah menggegarkan sektor pemulihan belia di Amerika Selatan. Apakah sebenarnya yang mereka saksikan di Malaysia? Mengapakah remaja-remaja yang seumur hidupnya dikelilingi keganasan dan dadah ini mula mengalirkan air mata kesyukuran terhadap negara ini? Saya Zulkifli, seorang bekas pegawai Agensi Pembangunan Antarabangsa Malaysia yang telah berkhidmat di Amerika Selatan selama sedekat. Sebagai juru bahasa Spanyol, saya mengiringi mereka sepanjang perjalanan ini. Kini, saya akan ceritakan kisah yang menyentuh jiwa ini. Perlepasan dan pendaratan cemas. Kisah ini bermula pada September tahun lalu. Ia merupakan pengalaman paling berbekas dalam hidup saya. Pada hari itu, saya bertemu dengan 12 orang remaja di lapangan terbang antarabangsa El Dorado di Bogota. Umur mereka antara 16 hingga 22 tahun, dan kesemua mereka adalah bekas ahli kongsi gelap dari Komuna 13, sebuah kawasan yang terkenal dengan sejarah hitam di Medellin. Ketua mereka, Carlos, 22 tahun, menyaksikan bapaknya mati ditembak dalam perang kartel dadah. Dia mula menjual dadah pada usia 10 tahun. Yang paling muda, Diego, 17 tahun, sudah ketagih kokain sejak berumur 8 tahun semasa ibunya masih menerima rawatan. Mereka terpilih untuk menyertai sebuah program khas pemulihan belia anjuran Kerajaan Kolombia dan Kesatuan Eropa. Mereka sepatutnya dihantar ke sebuah pusat pemulihan di Madrid, Spanyol selama 6 bulan untuk menerima latihan vokasional. Kami berlepas dari Bogota dalam penerbangan yang panjang ke Madrid. Saya bertugas sebagai juru bahasa bersama Encik Ramirez yang bertanggung jawab memantau mereka. Semasa berlepas, mereka kelihatan sangat gemetar. Ini adalah kali pertama mereka keluar negara. Dan bagi kebanyakan mereka, ini kali pertama menaiki kapal terbang. Adakah hidup kami benar-benar boleh berubah jika kami ke Eropa? Tanya Carlos dalam bahasa Spanyol. Pasti boleh. Tetapi ia bergantung pada diri kamu sendiri, jawab saya. Dia hanya tersenyum sinis. Perjalanan pada mulanya lancar. Makanan dalam pesawat membuatkan mata mereka terbeliak. Bagi mereka yang hanya mampu makan sekali sehari di Kolombia, ini sudah cukup menakjubkan. Masalah bermula di pertengahan penerbangan. Sekitar jam 2 petang waktu tempatan, pesawat tiba-tiba bergegar dengan kuat. Juru terbang mengumumkan bahwa disebabkan masalah enjin, kami terpaksa membuat pendaratan cemas di lapangan terbang selamat yang terdekat. Remaja-remaja itu mula panik. Diego menggigil sambil berkata, "Adakah kita akan mati?" Ada yang mula berdoa kepada Virgin Mary. Sejujurnya, jantung saya sendiri terasa seperti mahu berhenti. Menurut juru terbang, lapangan terbang antarabangsa terdekat ialah lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Klia, di Malaysia. Ia akan mengambil masa sekurang-kurangnya 3 hingga 4 hari untuk mendapatkan alat ganti enjin dan membaiki kerusakan. Malaysia? Mereka kelihatan keliru. Pengetahuan mereka tentang Malaysia terhad kepada menara berkembar Petronas dan makanan yang pelbagai. Mereka hanya menganggap ia sebuah negara pulau Asia yang kecil dan jauh.
Pada jam 6 petang, pesawat kami selamat mendarat di KLIA. Pemandangan pertama lapangan terbang dari tingkap pesawat membuatkan mereka tergamam. Wah, besarnya! Jauh lebih bersih daripada lapangan terbang di Bogota. Riak cemas di wajah mereka, mula bertukar menjadi rasa ingin tahu. Kejutan pertama di pintu gerbang Malaysia. Saat melangkah keluar dari pesawat dan memasuki bangunan terminal, kejutan pertama bermula. Di counter imigresen, kami disambut oleh seorang pegawai lapangan terbang bernama Encik Ismail yang fasih berbahasa Spanyol. Saya mohon maaf atas segala kesulitan. Kami akan berikan sokongan terbaik untuk memastikan penginapan tuan-puan semua selesai sepanjang beberapa hari ini. Mendengar ucapan dalam bahasa Spanyol yang sempurna, mereka terdiam kaku. Tiada siapa menyangka bahasa Spanyol dituturkan di negara Asia ini. Encik Ismail menyambung, memandangkan kamu semua masih muda dan akan berada di sini selama 4 hari. Kami akan mengaturkan lawatan ke Kuala Lumpur. Kos penginapan dan lawatan akan ditanggung sepenuhnya oleh syarikat penerbangan. Jangan risau, Carlos berbisik kepada saya. Kenapa mereka begitu baik kepada orang macam kami? Proses imigresen juga berjalan lancar dengan menakjubkan. Pegawai imigresen melihat paspor mereka, dan walaupun ternampak tatu dan tindikan di seluruh badan, riak wajahnya tidak berubah langsung. Malah, dia tersenyum sambil berkata dalam bahasa Inggris ringkas, "Welcome to Malaysia." Di tempat pengambilan bagasi, seorang kaki tangan menghampiri kami. "Tuan-puan pasti penat. Biar kami uruskan bagasi dan hantar terus ke hotel. Jika tuan-puan mahu cepat, boleh naik Clia Express ke pusat bandar Kuala Lumpur. Perjalanan hanya mengambil masa kurang dari sejam." Encik Ramirez terkejut dengan kecekapan perkhidmatan tersebut. Kecekapan seperti ini mustahil dibayangkan di lapangan terbang Kolombia, katanya kepada saya. Namun, detik yang paling menyentuh hati berlaku di dalam lapangan terbang itu sendiri. Diego, yang masih di bawah umur, mula menggigil teruk akibat simptom penarikan dadah. Kesan ketagihan kokain, ditambah dengan tekanan penerbangan yang panjang, membuatkan keadaannya semakin teruk. Semasa dia berehat di bilik rawatan lapangan terbang, seorang juru rawat bernama Siti datang membawa selimut hangat dan bercakap dengannya dengan lembut. Walaupun tidak memahami bahasanya, dia memegang tangan Diego sambil berulang kali berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Pada saat itu, Diego menangis. "Tiada, siapa pernah ambil berat tentang saya macam nih? Kenapa orang Malaysia begitu baik?" Apabila saya menerjemahkan kata-katanya kepada juru rawat Siti, matanya turut berkaca. Ini pasti satu perjalanan yang penting untuk anak-anak ini. Jika ada apa-apa yang kami boleh bantu, jangan teragak-agak untuk beritahu. Perjalanan ke jantung Kuala Lumpur, di dalam tren Clia Express menuju ke pusat bandar, perbualan mereka menjadi semakin rancak. Pemandangan Malaysia di luar tingkap sama sekali berbeza daripada jangkaan mereka. Bangunan pencakar langit yang tersergam indah, jalan raya yang bersih, dan lanskap bukit bukau yang menghijau semuanya umpama dunia lain berbanding Medellin. Susah nak percaya tempat kita tinggal dan tempat ini berada di planet yang sama, gumam Miguel 19 tahun. Tingkah laku penumpang di dalam tren juga menarik perhatian mereka. Walaupun pada waktu malam semua penumpang senyap membaca buku atau melayari telepon, tiada siapa yang membuat bising atau berkelakuan tidak senonoh. "Apa yang semua orang buat? Kenapa senyap sangat?" tanya Diego. Di Malaysia, menjaga ketentraman awam di dalam pengangkutan awam, seperti tren adalah adab asas. Makan minum juga tidak dibenarkan. Semua orang melakukannya untuk tidak mengganggu orang lain. Mereka saling berpandangan. Di dalam bus di Medellin, memasang musik sekuat hati dan bercakap dengan lantang adalah perkara biasa. Setibanya di KL Sentral, satu lagi kejutan menanti. Walaupun sudah lewat malam, jalan raya masih terang benderang dengan lampu dan ramai orang masih berjalan kaki. Apa yang lebih mengejutkan ialah melihat wanita berjalan seorang diri dengan selamat. Kenapa perempuan berani jalan seorang diri tengah malam? Tak bahaya kah? Tanya Carlos risau. Malaysia adalah salah sebuah negara paling selamat di dunia. Kadar jenayah sangat rendah sehingga wanita boleh berjalan seorang diri pada waktu malam tanpa masalah. Mendengar penjelasan itu, riak wajah mereka penuh dengan rasa tidak percaya. Di Medellin, adalah mustahil untuk seorang wanita keluar seorang diri pada waktu malam. Semasa mendaftar masuk di hotel, layanan kaki tangan counter sekali lagi membuat mereka terpegun. Mengetahui kami warga asing, mereka menyediakan buku panduan dalam bahasa Inggris dan Spanyol, malah menyediakan peta kedai serbaneka dan restoran 24 jam yang berdekatan. Di dalam lift menuju ke bilik, Carlos berkata kepada saya, "Cik Zulkifli, kenapa orang Malaysia perlu layan kami sebaik ini? Kalau mereka menilai kami berdasarkan penampilan luaran pun, kami tak boleh salahkan mereka. Di Malaysia,
Ada satu budaya yang dipanggil budi bahasa dan semangat muhibah. Kami menganggap orang yang kami temui sebagai sahabat dan melayan mereka dengan mesra. Itulah semangat rakyat Malaysia. Bilik hotel itu bersih dan selesa. Buat pertama kali dalam hidup mereka, setiap seorang dapat tidur di atas katil sendiri. Kebanyakan mereka sebelum ini terpaksa tidur berhimpit dengan ahli keluarga di dalam bilik yang sempit. Mempunyai ruang pribadi adalah sesuatu yang sangat mengharukan. Malam itu, saya terdengar bisikan dari bilik sebelah. Betul ke kita boleh tinggal di sini? Rasa macam tak layak pula. Orang Malaysia ni memang luar biasa baik. Hari kedua, penemuan di Bukit Bintang. Keesokan paginya, penjelajahan sebenar di Kuala Lumpur bermula. Untuk membolehkan mereka merasai kehidupan harian di Malaysia, saya membawa mereka ke kedai serbaneka berdekatan. Sebaik sahaja pintu 7-Eleven dibuka, mata mereka terbeliak. Wah, apa nih? Beroperasi 24 jam, menjual segala-galanya dari makanan panas, minuman, hingga kebarangan keperluan harian kedai serbaneka adalah satu konsep yang menakjubkan bagi mereka. Harganya murah dan barangan sentiasa segar. Apa yang paling mengagumkan mereka ialah pelbagai perkhidmatan boleh dibuat di mesin layan diri daripada membayar bil hinggalah membeli tiket. Di Kolombia, banyak urusan memerlukan mereka pergi sendiri ke pejabat yang berkenaan. Kedai ini macam pusat serba boleh, kata Alejandro, 20 tahun. Seorang pelajar universiti yang bekerja sambilan di situ, melayan kami dalam bahasa Inggris yang ringkas. Apabila remaja-remaja itu menunjukkan minat pada sesuatu produk, dia coba menerangkannya dengan bahasa isyarat. Akhirnya, dia belajar menyebut terima kasih dalam bahasa Spanyol. Kenapa dia begitu ramah dengan kita? Kita bukannya bayar lebih pun? Tanya Diego hairan. Di Malaysia, berbuat baik kepada orang lain adalah perkara biasa. Keikhlasan ini datang dari hati. Ia adalah sebahagian daripada budi bahasa kita. Untuk menaiki MRT, kami menuju ke stesen. Di sini, kejutan kedua yang lebih besar menanti. Walaupun pada waktu puncak pagi, orang ramai beratur dengan kemas di platform, mengikut garisan yang disediakan. Apabila tren tiba, semua orang menunggu penumpang keluar sepenuhnya sebelum masuk dengan teratur. Tak ada seorang pun yang menolak atau memotong barisan, kata Miguel, terkejut. Di Malaysia, beratur dan memberi laluan adalah civic asas yang diajar sejak kecil. Di dalam gerabak, mereka turut menyaksikan adegan memberi tempat duduk. Sebaik sahaja seorang wanita hamil masuk, serta-merta beberapa orang bangun untuk memberinya tempat duduk. Carlos berkata kepada saya, di Medellin, yang lemah perlu melindungi diri sendiri. Tapi di Malaysia, yang kuat melindungi yang lemah. Pemerhatian ini menjadi titik permulaan perubahan dalam sistem nilainya. Apabila kami turun di stesen Bukit Bintang dan melihat lautan manusia di kawasan pejalan kaki, reaksi mereka tidak dapat dilupakan. Pemandangan ribuan orang berjalan serentak di jalanan membuatkan mereka ternganga. Tetapi yang lebih menghairankan ialah walaupun dengan orang seramai itu, tiada siapa yang berlanggar antara satu sama lain. Aliran manusia bergerak dengan lancar. Ini macam magik, kata Diego. Untuk makan tengah hari, kami masuk ke sebuah kedai makan kecil yang menjual nasi lemak, menu bergambar, dengan harga yang jelas memudahkan pesanan. Tetapi yang paling mengejutkan mereka ialah harganya. Makan sebanyak ini hanya berharga beberapa ringgit sahaja. Nisbah harga dan kualiti makanan di Malaysia membuatkan mereka terpinga-pinga. Semasa makan, Carlos melihat sebuah keluarga di meja sebelah sedang berbual mesra. Dia berkata dengan nada sayu, "Saya tak pernah makan di restoran dengan keluarga saya. Adakah ini yang dinamakan kedamaian? Pertemuan yang mengubah takdir." Pada sebelah petang, semasa berjalan-jalan di sekitar Bukit Bintang, satu pertemuan yang ditakdirkan berlaku. Kami melalui sebuah kedai kopi kecil bernama Peluang Kedua. Pemiliknya, seorang lelaki berusia lingkungan 57 yang kami panggil Uncle Lim, menyapa kami. Uncle Lim adalah bekas Taiko ketua, kongsi gelap yang kini menguruskan sebuah persatuan amal untuk membantu bekas pesalah Jufana kembali ke pangkal jalan. Anak-anak muda dari luar negara ya, dulu saya pun orang lama, jadi saya boleh agak, katanya sambil tersenyum. Mendengar kisah hidup Uncle Lim, mereka amat terkejut. Saya masuk geng dari umur 16 tahun. Setiap hari bergaduh, menyusahkan ibu bapa, dikejar polis. Tapi satu hari, saya kehilangan kawan baik dalam satu pergaduhan. Ketika itu saya sadar, kekuatan sebenar bukan pada mencederakan orang, tetapi pada semangat setia kawan dan melindungi orang lain. Uncle Lim memandang Carlos dan menyambung. Kamu ketua mereka kan? Kamu jadi kuat sebab nak lindungi kawan-kawan kamu, betul tak? Perasaan tuh, saya faham sangat. Mata Carlos berkaca.
Ini kali pertama dalam hidupnya dia bertemu dengan orang dewasa yang memahami perasaannya. Di kafe Uncle Lim, kami mengaturkan sesi perbualan dengan beberapa belia Malaysia yang juga pernah tersesat. Walaupun ada halangan bahasa, semangat persaudaraan dan keinginan untuk melindungi keluarga adalah nilai sejagat. Malam itu, kembali di hotel, mereka berbincang tentang pengalaman hari itu. Selama ini kita ingat hanya keganasan boleh selesaikan masalah, tapi mungkin ada cara lain, kata Miguel. Macam Uncle Lim, dulu dia jahat, sekarang dia tolong orang. Mungkinkah kita juga ada masa depan macam tuh? Sambung Alejandro. Hari ketiga, krisis dan pengharapan. Pada hari ketiga, peristiwa paling dramatik berlaku. Selepas sarapan, simptom penarikan dadah Diego menjadi semakin teruk sehingga dia tidak sadarkan diri. Degupan jantungnya meningkat ke tahap berbahaya. Saya segera menghubungi 999. Ambulans tiba dalam masa 5 menit. Tindakan pantas para medik berjaya menyelamatkan nyawa Diego. Di ward kecemasan Hospital Kuala Lumpur, kami bertemu dengan seorang dokter bernama Dr. Anan. Dr. Anan mendedahkan satu fakta yang mengejutkan. Sebenarnya, semasa muda, saya juga pernah bergelut dengan ketagihan dada. Selepas menerima rawatan, saya menjadi dokter dan kini saya merawat pesakit seperti diri saya suatu masa dahulu. Sebagai pakar rawatan ketagihan, Dr. Anan memberikan rawatan yang paling sesuai untuk Diego. Beliau menggunakan kaedah untuk mengurangkan simptom penarikan tanpa menggunakan obat yang membebankan badan. Hidup kamu belum berakhir. Ketagihan adalah sejenis penyakit. Dengan rawatan yang betul, kamu pasti boleh pulih. Buat pertama kalinya, Diego mendengar kata-kata penuh harapan daripada seorang dokter. Di Kolombia, penagih dianggap sebagai sampah masyarakat. Mereka bimbang tentang kos rawatan. Tetapi pihak hospital memaklumkan bahwa karena ia adalah kes kecemasan, rawatan akan diberikan secara percuma di bawah bantuan kemanusiaan. Mereka malah menyediakan maklumat mengenai terapi yang boleh diteruskan oleh Diego sebaik tiba di Spanyol. Kata-kata Dr. Anan bukan sahaja memberi kesan kepada Diego, tetapi juga kepada remaja-remaja lain. Mungkin kita pun boleh berubah. Cahaya harapan mula bersinar di dalam hati mereka. Malam itu, kami berjalan di sekitar kawasan Chowkit. Mereka diberitahu bahwa ia adalah kawasan dengan sejarah yang kompleks di Kuala Lumpur dan membayangkannya seperti kawasan Setinggan di Medellin. Tetapi Chowkit yang sebenar jauh berbeza daripada jangkaan mereka. Walaupun suasananya sedikit lasak, wanita masih boleh berjalan seorang diri dengan selamat. Tiada rasa bahaya jenayah yang ketara. Di sana, kami bertemu pula dengan Abang Zul, 45 tahun, wakil dari sebuah badan pemulihan bernama Rumah Harapan Baru. Abang Zul adalah bekas orang kanan dalam sebuah kumpulan samseng dan kini mendedikasikan hidupnya untuk membantu penagih dadah dan bekas ahli geng kembali ke masyarakat. Abang Zul menceritakan kisah hidupnya. Saya hidup dalam dunia gelap selama 20 tahun. Dulu saya pikir berlagak samseng dan ganas itu hebat. Tapi kekuatan sebenar ialah menjaga-jaga keluarga, jaga kawan-kawan, dan sebagai manusia, jaga masyarakat. Kami melawat pusatnya, Rumah Harapan Baru. Di sana, belia-belia Malaysia yang mempunyai sejarah ketagihan atau jenayah tinggal bersama-sama untuk membina semula hidup mereka. Mereka ini anak-anak muda Malaysia yang pernah melalui pengalaman macam kamu semua. Semua sedang mulakan hidup baru. Walaupun tidak dapat berkomunikasi dengan lancar, wujud satu ikatan antara mereka. Ada pemahaman yang tidak perlu diungkapkan antara mereka yang pernah berkongsi penderitaan yang sama. Carlos bertanya kepada Abang Zul, "Adakah kami benar-benar boleh mulakan hidup baru?" Abang Zul menjawab dengan tegas, "Kamu semua masih muda. Masa lalu tak boleh diubah, tapi masa depan boleh dibentuk. Yang penting, apa yang kamu buat mulai sekarang, hari terakhir, sebuah permulaan baru." Pada pagi hari terakhir, perubahan besar telah berlaku pada diri mereka. Saya nak gunakan apa yang saya belajar di Malaysia bila sampai di Spanyol nanti. Satu hari nanti, saya nak kembali ke Malaysia untuk balas budi. Kata-kata seperti itu mula keluar dari mulut mereka. Di dalam tren ke Klia, Carlos berkata kepada saya, "Cik Zulkifli, kami bukan lagi kami yang dulu. Malaysia telah memberi kami hidup yang baru." Di lapangan terbang, mereka menulis surat penghargaan kepada semua orang yang mereka temui di Malaysia, Uncle Lim, Dr. Anan, Abang Zul, dan ramai lagi rakyat Malaysia. Tanpa nama yang telah melayan mereka dengan begitu baik, kami pasti akan kembali ke Malaysia. Itulah janji mereka. Melihat pesawat berlepas dan pemandangan Malaysia semakin mengecil, mereka mengalirkan air mata dalam diam. Bukan air mata kesedihan, tetapi air mata kesyukuran dan keazaman. Epilog, Benih Harapan dari Malaysia. 6 bulan kemudian,
Setelah tamat program di Spanyol, mereka kembali ke Kolombia. Tetapi perubahan sebenar mereka bermula selepas pulang ke tanah air. Carlos menubuhkan sebuah pusat pemulihan di Medellin bernama Casa de la Esperanza, Rumah Harapan. Berdasarkan falsafah kekuatan untuk melindungi yang dipelajarinya di Malaysia, dia membantu bekas ahli kongsi gelap kembali ke masyarakat. Diego, sambil meneruskan rawatannya, kini bekerja sebagai kaunselor untuk membantu kanak-kanak yang senasib dengannya. Dia menyebarkan message yang dipelajarinya daripada Dr. Anan. Ketagihan adalah penyakit yang boleh dirawat, Miguel. Selepas menerima latihan vokasional, menjadi seorang juru elektrik dan berusaha memperbaiki sistem bekalan elektrik di kawasan Setinggan. Dia sedang mempraktikkan idea yang dipelajarinya di Malaysia, menggunakan kemahiran untuk membantu orang. Alejandro, yang tersentuh melihat bagaimana seni tradisional boleh menyentuh hati orang ramai, kini menjadi seorang artis jalanan yang menyebarkan message kedamaian. Aktiviti mereka membawa impak besar kepada masyarakat Kolombia. Kerajaan Medellin, setelah melihat kejayaan mereka, memutuskan untuk secara rasmi memperkenalkan program pemulihan gaya Malaysia. Mereka bekerja sama dengan Persatuan Uncle Lim dan Pusat Abang Zul untuk menerapkan kepakaran dari Malaysia kepada belia di Kolombia. Kerajaan Kolombia turut mengumumkan untuk memperluaskan program pertukaran belia dengan Malaysia. Setiap tahun, 50 orang belia berisiko tinggi akan dihantar ke Malaysia untuk program pengalaman selama 2 minggu. Perubahan yang paling ketara ialah peningkatan kadar ahli geng yang meninggalkan kumpulan mereka. Hasil usaha Casa de la Esperanza, kadar itu meningkat sebanyak 300% berbanding tahun sebelumnya. Keganasan tidak menyelesaikan apa-apa. Kekuatan sebenar adalah melindungi orang lain. Message yang mereka pelajari di Malaysia ini sedang memberi harapan kepada anak-anak muda di Medellin. Kini Carlos kerap mengadakan panggilan video dengan Uncle Lim untuk mendapatkan nasihat. Diego sentiasa melaporkan perkembangan rawatannya kepada Dr. Anan melalui email. Dan Abang Zul dijangka akan melawat Kolombia tahun depan untuk memberi bimbingan secara langsung di Casa de la Esperanza. Setahun kemudian, saya melawat Kolombia sekali lagi. Saya berpeluang melawat Casa de la Esperanza. Pemandangan di sana amat menakjubkan. Remaja dari kumpulan geng yang dahulunya bermusuhan kini sedang membersihkan kawasan bersama-sama. Pada waktu pagi, mereka menjalani latihan vokasional. Pada sebelah petang, mereka membantu kanak-kanak di kawasan Setinggan dengan pelajaran mereka. Carlos berkata kepada saya, "Cik Zulkifli, kami belajar arti kekuatan sebenar di Malaysia. Sekarang, giliran kami untuk sampaikan kekuatan ini kepada generasi seterusnya." Di dinding pusat itu, tergantung gambar-gambar yang diambil di Malaysia, dan surat-surat daripada Uncle Lim, Dr. Anan, dan Abang Zul. Malaysia adalah tanah air kedua kami. Satu hari nanti, kami mahu bawa anak-anak dari pusat ini ke sana juga. Mendengar kata-katanya, hati saya tersentuh. Walaupun hanya 4 hari yang singkat, negara bernama Malaysia ini telah mengubah sepenuhnya kehidupan 12 orang remaja. Dan perubahan itu kini menyambung harapan kepada ratusan, malah ribuan lagi anak muda. Saya percaya, inilah kerjasama antara bangsa yang sebenar. Sehingga hari ini, di salah satu sudut di Klia, terdapat sebuah papan message yang dipenuhi dengan ucapan terima kasih daripada pelancong asing yang singgah di Malaysia. Antaranya, terdapat sepucuk surat dalam bahasa Spanyol daripada 12 remaja itu. Kepada semua rakyat Malaysia, terima kasih. Anda telah memberi kami harapan. Kami akan memulakan hidup baru. Dan suatu hari nanti, kami pasti akan kembali untuk membalas budi. Yang benar, keluarga Casa de la Esperanza.